So tak boleh dinafikan lah, media sosial ini sangat-sangat penting dan berkesan kepada kehidupan kita hari ini. Cuma kesan itulah, kesan tu yang paling penting, kesan yang negatif ataupun kesan positif. Sebab saya melihat ada setengah manusia, manusia atau kawan-kawan kita ataupun sahabat-sahabat kita lah, dia tak nak campur. Dia kata, saya tak nak campur media sosial sebab dalam media sosial ni terlalu banyak benda yang negatif. Okay, banyak benda yang negatif. Jadi saya ambil keputusan, saya tak nak campur. Biarlah benda yang negatif itu berlaku dekat situ, asalkan saya tak nak campur. Tapi pada hakikat sebenarnya, ni anak-anak kita, generasi sekarang ni, memang dia orang berhadapan dengan benda macam ni. Kita tak boleh nak kata kita stop proses pembelajaran menggunakan media sosial. Okay? Pekerjaan menggunakan media sosial, apa lagi, dakwah menggunakan media sosial, terlalu banyak. Jadi kalau kita tidak isi benda-benda yang negatif, yang positif dalam media sosial, dia akan jadi satu lambakan yang begitu banyak sekali benda-benda yang negatif. Dan akhirnya, disitulah lubuk untuk membuatkan kita mencari benda yang tak betul, ataupun mungkin generasi-generasi akan mencari mendapat maklumat-maklumat yang tidak betul. Dan saya rasa kita juga mesti mengambil peranan lah, mengambil peranan menggunakan media sosial ini ke arah kebaikan. Secara tidak langsung kita meletakkan benda-benda yang bagus, kita meletak benda-benda yang positif, dan daripada situlah kita boleh mengembangkan juga sesuatu yang baik dalam masyarakat. Jadi nak tak nak, setuju ataupun tidak, bersedia ataupun tidak, itu mesti bersama-sama mengikut rentak semasa di dalam dunia era teknologi digital sekarang. Kita tak boleh kata, sebab hari ni pun nak makan kita order menggunakan digital platform. Hari ni kita buat kelas, buat program perkongsian hari ni pun menggunakan digital platform. Boleh dikatakan selepas ini kehidupan kita dah memang separuh daripada aktiviti kehidupan kita memang menggunakan teknologi digital. Walaupun lepas ni kata okey, sekolah dah nak buka dah, universiti pun lepas ni semester depan mungkin akan ada setengah universiti mengajar secara face to face. Tapi saya rasa mungkin ada yang face to face, walau bagaimanapun online platform ini ada yang dikekalkan. Macam saya dah hampir 2 tahun dah saya tak mengajar dekat kampus, duduk dekat rumah aja. Duduk dekat rumah, hari-hari menghadap laptop, hari-hari menghadap telefon. Saya orang yang antara orang yang enjoy lah, berhadapan dengan boleh bercakap di mana-mana saja. Kita boleh bercakap, nak berhubungan dengan orang di luar negara pun tak ada masalah kan. Nak buat satu program di luar negara, macam hari ini pun saya dikabarkan ada program yang akan berlangsung hari ini, iaitu di Jakarta, di Jeddah, Arab Saudi. Okay? So ini satu yang sangat-sangat positif sebab kita menggunakan media sosial dengan cara yang betul. Cuma kita nak pupuk lah. Sebagai orang tua macam kita ni, dah generasi separuh abad ni, kita lah yang akan membawa generasi yang di bawah-bawah kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita ni, bawa dia, okey, nak guna media sosial boleh, tapi ini cara dia. Okey, jangan terikut-ikut, terpilih-pilih semua benda yang tak betul. Banyak lagi benda yang betul yang boleh kita gunakan dalam media sosial. Kenapa kita tak buat benda tu dengan cara yang lebih baik? Apa jua dalam dunia ni, bagi saya, kalau kita nak pilih benda yang tak baik, tak baiklah. Bukan setakat platform media sosial, tetapi apa saja. Okey, apa saja. In fact, kalau benda, ada orang yang menggunakan tempat-tempat ibadat pun untuk membuat benda yang tak betul, apatah lagi benda yang tidak berbentuk bentuk pusat ibadat. Jadi kita juga tepuk dada, tanya iman, ke mana kita nak gunakan, dan kenapa media sosial ni sangat penting, dan kenapa kita perlu gunakan dia. Alright, bukan lecture lah, bukan lecture, ini satu perkongsian saja. Kemudian media sosial banyak memberi mudarat atau manfaat? Okay, kita kena tanya diri kita sendiri. Kita kena tanya, nak ambil masa. So bagaimana nak jana pendapatan melalui media sosial? Bagaimana? Yang pertamanya, saya selalu ingatkan diri saya sendiri, iaitu kita keuntungan yang paling lumayan berniaga secara online bila kita online untuk Allah. Macam hari ni lah, yang tuan-tuan dan perempuan buat sekarang ni, ini adalah online yang paling besar. Sebab kita kena ingat, online yang paling direct itu paling penting. Menjemput rezeki di pagi hari itu amat penting. Jadi kita jangan lupa, setiap kali kita buka telefon, kita sentiasa online dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jua tindakan kita ini kena dahulukan dulu. Okey, kita kena dahulukan. Sebab dalam mendapat keuntungan ni, cara dia banyak. Cara dia banyak. Cuma bagaimana kita nak dahulukan, nak kategori, nak beri keutamaan, nak prioritikan benda tu. Jadi saya rasa
dia adalah satu medan tarbiyah yang cukup besar, media sosial ni. Orang kalau tengok hari ni, ustaz-ustaz ni ramai yang buat duit dengan senang. Dulu kadang-kadang kita tengok ustaz ni biasa-biasa saja, tapi sekarang ni ustaz, boleh tahan ustaz. Ustaz boleh tahan. Ustaz ni lah ustaz yang aktif dalam dalam media sosial, okey, yang dapat duit melalui YouTube saja pun ramai. Saya tengok sekali buat ceramah sampai 300k, okey, sampai 500k, sampai 1 juta pun ada viewers. Okey, yang view. So view ini akan memberi kesan kepada kita. Satunya ini tak boleh dinafikan. Orang nak panggil kita ceramah sekalipun, orang tanya, awak punya Facebook berapa ramai followers, friends? Orang tanya, orang akan tengok dia ni siapa sebenarnya, database dia ke mana, okey, ke laut ke bumi. Ramai mana database dia. Kalau kita hanya ada 2.5 database kita, siapa nak jemput kita? 2.5. Yang setengah tu pun sebab seorang tu mengandung. itu je. Okey, so bagaimana? So realitinya macam tu. Saya ingat siapa dulu, Nilofa. Okey, Nilofa menjadi seorang non-executive of AirAsia kan, disebabkan oleh database. Okey, dan ada lagi beberapa orang yang mendapat nasib yang sama. Seperti juga dengan Syahmi Sazli. Kalau tuan-tuan dan perempuan ingat siapa tu ataupun kenal Syahmi Sazli tu siapa. Syahmi Sazli ni sebenarnya student kita juga, tapi dia lebih kaya daripada lecturer sekarang ni. Itu yang saya geram sangat tu. Okey. Dia Syahmi Sazli ni company Mak Etoteng tu, siapa tadi kata Mak Etoteng. Dan saya pun pernah buat program dengan dia. Tapi dia hebat sebab terlalu banyak dia punya database. Astro pun nak sangat berurusan dengan dia sebab database dia banyak. Okay? Dengan cerita-cerita Mak Etoteng itu tu semua orang tahulah. Saya tak nak urang panjang, saya tak ada masa. So dengan adanya media sosial ni, saya memang rasa cukup benda yang boleh kita ambil peluang. Satunya medan tarbiyah. Okay? Medan tarbiyah untuk menyekolahkan. Memang satu benda yang cukup dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kalau kita tak ambil, orang lain akan rebut. Cuma kalau kita buat benda baik, orang lain akan ambil buat benda yang tak baik. Jadi kita kena menggunakan media sosial dan medan tarbiyah dan medan dakwah. Okey, dakwah. Memang saya dalam YouTube saya ataupun saya cuba nak dakwahkan menggunakan secara saya sendiri. Saya bukanlah ustaz. Saya bukanlah guru agama, tapi apa yang boleh saya kongsikan ilmu-ilmu agama yang daripada ustaz lain, siapa-siapa saja yang boleh mengajar kita arah kebaikan, saya akan share dalam platform digital saya. Okey, terutama sekali dalam media sosial lah. Kemudian dia merupakan medan jariah. Medan dan jariah kita dah sekarang ni ramai dah kawan-kawan kita meninggalkan kita disebabkan COVID, tapi mungkin kawan-kawan kita tu ada share something dalam social media dia, dalam YouTube dia pun penuh dengan benda-benda agama. Okey, dalam Facebook dia, dalam YouTube dia, dalam Instagram banyak dia share benda-benda agama, dan ini juga merupakan satu benda yang boleh kita gunakan sebagai medan jariah secara moden. Dulu mungkin kita tak nampak benda ni, tapi sekarang ni kita dah jadi macam gunalah media sosial ni untuk dapatkan inilah keuntungan bukan saja keuntungan di dunia, tapi yang lebih penting keuntungan di akhirat. Medan jariah, medan jihad seperti mana saya kata tadi, inilah jihad besar ni. Kalau kita tidak mengambil peranan kita untuk sama-sama bergerak meletakkan sesuatu yang lebih positif di dalam media sosial platform ni, dia akan jadi media platform ni dipengaruhi benda-benda yang tak betul. Saya selalu berhujah lah dengan, nak kata berhujah taklah, memberi pandangan saya sendiri. Saya kata ini kita kena berperanan. Kalau kita meletakkan atau kita meminggirkan diri kita sendiri, apa akan jadi pada generasi yang akan datang? Generasi yang akan datang, nak tak nak, mereka akan duduk dengan media sosial. Tapi kalau media sosial itu tidak diletakkan input-input yang lebih positif, yang berunsur dakwah dan agama dan sebagainya, mereka akan hanyut begitu saja. Kita kena main peranan. Musnahnya dunia hari ini bukan tak adanya orang yang bagus-bagus, tapi disebabkan orang yang bagus-bagus ni tidak main peranan dan buat tak tahu saja, biarlah lantak dia. Last sekali apa yang berlaku? Itu saya takut benda macam tu. So ialah satu jihad. Okay? Dan yang kelimanya, memang ia tempat untuk menjemput rezeki. Right? Untuk tempat yang menjemput rezeki. Itulah yang boleh saya share dengan tuan-tuan dan puan hari ini. Selama setengah jam saya diberi masa hanya 7.50 saja. Okay? Dan saya tengok nak habiskan sikit lagi. Ada beberapa ini, tengok kita punya Ustaz Abid Liu menggunakan Facebook page dia, okay, untuk buat ibadah, untuk menolong orang. Okay, dia ada berapa di situ? Ada 3 juta people like this, including 3 juta lah. 3 juta, tak nak cerita panjang, 3 juta.
Okay. Kemudian Ustaz Abdul Akhari memang menggunakan TikTok untuk dakwah. Untuk dakwah. Dia ada 852k followers dalam TikTok. Okay. Dan kalau kita lihat di sini ada Ustaz Wadi Anwar Official, dia menggunakan YouTube. Okay, YouTube dia ada 219k subscribers. Banyak lagi lah kalau kita tengok di sini ada Facebook page dia, ada Instagram, ada Telegram, juga menggunakan digital platform social media ni untuk dakwah. Okay. Dan siapa lagi? Datuk Profesor Madya Dr. Muhammad Zarif menggunakan Instagram. Okay, saya pun follow semua ni. 589k followers. Okay, Datuk Dr. Muhammad Izzah Arif ni. Okay, kemudian Ustaz Azhar. Siapa tak kenal Ustaz Azhar kan? Menggunakan YouTube channel dia 902,000 subscribers. Okay, so bayangkan selain daripada mendapat menyebarkan agama, beliau juga mendapatkan menjana pendapatan. Okey, menjana pendapatan. Okey, kalau kita nak cerita bagaimana nak menjana pendapatan melalui YouTube, mungkin lepas ni kita boleh cerita. Okey. Banyak cerita sebenarnya kalau nak share. Kemudian Ustazah Asma Harun menggunakan Twitter. Okey, menggunakan Twitter. Berapa dia punya ni? 36.6k followers. Ustazah Asma Harun. Ramai tu. Kemudian ini untuk menjana pendapatan. Siapa tak kenal Dr. Azizan Osman Official menggunakan antaranya Telegram. Saya pun ada dalam Telegram group dia. Saya rasa ada kawan-kawan kita pun ada dalam Telegram group dia tu. Okey. Dan ini adalah saya punya WhatsApp. Saya pun ada WhatsApp saya punya. ZZ pun ada dalam tu. Sahabat FHNC saya menggunakan apa saja untuk kita. Ini adalah Facebook. Bukan iklan, contoh. Dia kata nak cuba subscribe dia punya FH Network channel tu, tak, contoh. Okey. Saya pun cuba dengan kapasiti, dan kita tak salah kita menggunakan apa jua platform ni dengan cara kita sendiri. Tak perlulah kita terkejar-kejar, insya-Allah rezeki tu akan datang. Tak perlulah nak terkejar-kejar mengejar viewers, monetization dengan cara yang tak betul. Okey, seperti mana yang berlaku hari ni. Buat segala-galanya yang tak betul untuk hanya mendapatkan viewers dan nak dapat duit. Akhirnya duit itu taklah halalan thayyiban pun. Dia bercampur dengan benda-benda yang tak betul. Okey. So terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sudi untuk bersama dengan saya pada pagi ini untuk berkongsi-kongsi saja. Okey, kita tengok, kita selak-selak apa yang saya bawa ini untuk menunjukkan bahawa ini adalah merupakan satu pandemik yang sebenarnya. Selain daripada pandemik atau kita sebut COVID-19, banyak varian-varian baru di dalam social media yang perlu kita rebut. Kita tak nak varian baru COVID-19, kita nak varian baru dalam social media. Terima kasih semua. Saya kembalikan mikrofon kepada DJ yang bertugas, Tuan Haji Maidin. Silakan.